الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Fungsi Masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, para yang kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur saya dapatkan kepada Allah Ta'ala dengan izin rahmatnya dapat saya bersama-sama dengan jemaah sekalian pada petang ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat pada saya dan para jemaah semua dalam usaha kita untuk menambahkan ilmu dan menambahkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah. Jadi tujuan kita berada di rumah Allah ini di samping kita menambah ilmu, ya, kita untuk memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti, ya. Sebab tajuk malam ni insya-Allah, siapa yang berat timbangan amal dia dapat masuk syurga, ya. Siapa yang ringan maka ada masalah. Ini yang kita akan baca ayat malam ni, ya. Jadi malam ni kita sampai kepada surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, ya. At-Takasur dah habis dah pada kuliah yang lalu. Ingat lagi cerita At-Takasur apa dia? Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh persaingan mencari, ingat lagi, ya, mencari harta, memperbanyakkan ahli keluarga, ya, sehingga kamu masuk ke lubang kubur, kata Allah. Ingat lagi, ya. Panjang dah cerita sampai 2 kuliah At-Takasur tu. Panjang ceritanya. Jadi pada malam ni kita masuk pula tajuk ataupun surah berikutnya, namanya surah Al-Qari'ah. Juga dalam senarai surah-surah lazim, ya. Siapa yang ada kitab boleh tengok, ya. Dan saya berpandukan kitab tafsir Nurul Ihsan, tarangan daripada Mufti Negeri Kedah, tafsir Melayu lah, ya. Tapi bahasanya boleh tahan jugalah kan, bahasa klasik sikit, ya, bahasa kitab lama. InsyaAllah kita boleh faham, dan saya uraikan sikit sebanyak perkara yang kita amalkan. Jadi sebelum pada itu, biasa kita baca sekali, ya, ikut saya sekali, ambil barakah daripada ayat Allah, ya, dan juga kita perbetulkan mana-mana yang kita rasa ada yang tak berapa pasti, kita baca ketika mana kita baca dalam solat nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ya. Kita baca Al-Qari'ah mal-Qa, ya.
Mal qari'ah. Yauma yakununna, kan? Panjang si yauma yakunun, wajibul ghunnah, wajib dengung. Jadi kita baca cepat ke baca lambat pun kena dengung sikit. Jadi baca yauma yakunun nasukal farashin. Shil mabthus. Kan ini nak kena adjust, ya. Di mana kal farashi itu shin, di hujung dia sa. Kal farashil mabthus. Sa ni dikeluar di hujung lidah. Hujung lidah sama dengan zal, ya. Kemudian itu, ya. Kemudian watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Sin hujung, ya. Kemudian fa amma man thaqulat. Sa hujung lagi, nak kena perhati elok tu, ya. Nak balik nanti tengok, ya. Elok juga lah kalau tuan-tuan ngaji pegang Quran masing-masing. Kalau kita tengok waktu kita baca tu, kita tengok, ya, apa huruf sebenarnya, kita ke mana kita baca. Kita dah ada dah, alhamdulillah. Saya tu pun tengok. Bagus. Jadi kita tengok fa amma man sa, ya, thaqulat. Sa ni hujung lidah. Makhrajnya di hujung. Thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'isha. Shin balik, kan. Jadi shin tha, sin dia nak kena ajar lidah tu. Baca Quran macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dia fokus dalam TV tu baca mulut orang baca Quran ni, dia macam sekejap anjak sana kejap sini, kan. Tak cantik lah tengok mulut tu. Tapi memang gitulah. Nak dapatkan makhraj huruf tu, dia kena ke bawah ke atas, ke bawah ke atas kita punya lidah kita, ya, bibir kita dan sebagainya. Jadi fa amma man wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah, ya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Di hujung tu banyak orang silap, narun ha. Dia bukan ha. Kan kalau kita ha tu ha simpul. Ha kalipap sama dengan ha kalipap. Pasal dia simpul macam kalipap. Jadi ini ha di sini keluarnya. Narun hamiyah. Itu bacaannya, insya-Allah. Itu sudut bacaannya. Jadi alhamdulillah, kita tengok pula apakah tadabbur yang kita boleh ambil daripada surah Al-Qari'ah ni, ya, surah Al-Qari'ah. Makna Al-Qari'ah itulah hari kiamat. Kita ambil dulu, ya. Al-Qari'ah, bila kita sebut saja Al-Qari'ah tu maknanya hari kiamat, ya. Kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kalau kita tak baca pun imam baca. Apa cerita Qari'ah ni? Ya, Qari'ah ni. Jadi kita ingat malam ni satu cukuplah hari kiamat. Salah satu nama kiamat itu Al-Qari'ah. Jadi Allah mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Bermula hari kiamat, katanya, ya, bermula hari kiamat. Hari kiamat tu macam mana keadaan dia? Yang mendatangkan duka cita ke atas hati, ya, dengan tiup-tiupan sangkakala yang kedua, ya. Sangkakala yang pertama mati semua. Betul tak, tuan, ya? Sangkakala pertama mati semua. Termasuk tukang tiup. Siapa tukang tiup tu? Malaikat apa nama dia tu? Israfil. Kita ni malaikat 10, kena ingat tu. 10 malaikat tu. Tu belajar, kan. Siapa dia, kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, Raqib, Atid, Kiraman Katibin, Malik, Ridwan, Malik Zabaniyah. 10. Ya. Jadi yang ni tukang tiup ni namanya Israfil. Israfil ni bukan tiup. Jadi sekarang ni kerja Israfil apa dia? Kan nak kiamat lambat lagi, tak tahu bila lagi. Jadi tak ada kerja kan Israfil ni. Lagi menganggur. Jadi Israfil ni sekarang ni dia membawa rezeki, tak tahu. Kerja dia membawa rezeki pada kita. Bawa rezeki, bawa hujan, air hujan ditolak semana tak ada. Adalah kerja-kerjanya. Cara mana dia bekerja kita tak tahu. Sebab malaikat ni benda yang tak dapat dilihat. Tapi dia tentera-tentera Allah yang Allah Taala tugaskan. Mungkin Israfil itu nama ketua dia, mungkin di bawah Israfil itu ada lagi dia punya anak buahnya. Kan? Tapi kerja sekarang membawa rezeki. Ya. Jadi rezeki ni kerja harian lah. Kan? Di mana di sini kita di sini, di Indonesia, di London, di Amerika semua perlukan rezeki. Maka malaikat itu kerjanya itulah. Tapi satu hari bila dah ditiupkan sangkakala pertama mati semua. Wah, mati termasuklah malaikat
Ya. Kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya mati, bang. Semua binasa, kata Allah. Kecuali zat Allah saja. Zat Allah tak binasa, ya. Jadi ketika tiupan sangkakala pertama, mati semua. Mereka Israfil pun lepas tiup letak pun dia mati. Mereka. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan Israfil dulu. Kan? Hidupkan untuk meniup sangkakala yang kedua. Kalau tidak, tak hidup lagi tu. Kan? Selagi dia tak tiup kali kedua tu, mana tak hidup. Jadi tiupan. Cara mana tiupan tu kita tak tahu. Macam mana trompetnya kita tak tahu. Ataupun trompet macam trompet Piramli tu, macam tu ke, kita tak tahu kan. Macam trompet yang kita nak bayang. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Bersamanya trompet, ya. Tetapi malaikat Israfil ni lebih besar daripada malaikat Jibril. Itu diceritakan sendiri oleh Rasulullah SAW pada malam Isra' Mi'raj. Ketika mana Jibril menunjukkan rupa asalnya, ia memiliki katanya 200 sayap, ada mengatakan 600 sayap. Satu sayap dia boleh tutup langit, tak nampak habis. Satu sayap tu, kalau 600 sayap, ya, dua kali dia tunjuk pada Rasulullah. Satu ketika mana menerima wahyu, yang kedua, ya, yang keduanya ketika mana berada pada malam Isra' Mi'raj. Kan itu. Jadi bila Rasulullah tengok, besar juga Jibril. Jadi Jibril kata, ada lagi malaikat besar pada aku. Itu malaikat Israfil, dia kata, lagi besar pada aku. Jadi ditanya Israfil kata, ada lagi malaikat yang besar daripada aku. Siapa dia? Malaikat, dia panggil Hamalatul Arash. Hamalatul Arash ini malaikat yang menjaga Arash. Ada 8 malaikat yang menanggung Arash Allah. Sebab tu Arash ni wasit Innallah 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas Arash dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Pegangan ahli sunnah wal jamaah begitu. Tak boleh nak bayang Arash tu macam singgah sana raja-raja. Sebab bayangkanlah, malaikat yang paling besar sekali ada 8 malaikat yang menjaga Arash. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan, ya? Tak nak bayang. Sebab tu benda-benda yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan benda-benda gaib ni, tuan-tuan, kita pun nabi larang kita membayangkan benda-benda macam tu. Kerana di akhirat ni benda yang kita tak pernah nampak di dunia. Benar. Maksudlah nikmat syurga, azab neraka, kita tak boleh nak bayang. Jadi kita, sebab tu namanya alam ghaib, ya. Alam ghaib yang menjadi rukun pertama takwa. Nak jadi orang takwa kena percaya pada perkara-perkara ghaib, ya. Kalau tak percaya tak masuk dalam tu, ya. Jadi habis tu, tuan-tuan. Jadi malaikat Israfil ni ditiup sangka kedua. Jadi apa itu qari'ah? Allah buat satu persoalan, ya. Apa itu qari'ah, ya? Duka cita pada hari kiamat itu apa dia? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kau ketahui wahai Muhammad? Apa itu qari'ah itu? Hara keduka citaan ni bagaimana? Jadi mentafsirkan al-qari'ah ini tidak dapat ditafsir oleh Rasulullah pun, tak dapat, kecuali Allah sendirilah yang menghuraikan makna al-qari'ah itu. Jadi Allah kata, kalau kamu nak tahu keadaan huru-hara pada hari kiamat itu, ialah yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Hari, kata Allah, hari kiamat yang menjadikan manusia itu sekalian seperti belalang yang berhamburan, berkukuk sesetengah pada setengah yang lain, ketika dipanggil bagi hisab, ya, daripada banyaknya, ramainya manusia yang hidup, ya, berhimpun, mati dahulu dan mati kemudian, berhimpun di suatu mauqif atau satu tempat, dan dikatakan setengahnya firasun al-farasil kal farashil mabthus, itu ialah binatang yang berkerumun pelita. Yang kerumun pelita ni binatang apa, tuan-tuan? Kerkatu. Jadi Allah kata, kalau kamu tahu kiamat ni, qari'ah hara ni seperti belalang yang berkukuk sana berkukuk sini, terbang sana terbang sini, ataupun seperti kerkatu yang menghurung lampu. Kita tengok kan rumah kita kadang-kadang buat hujan, lepas hujan kerkatu keluar. Okay? Kita tutup pintu dalam rumah, kita buka lampu. Kita tutup lampu dalam rumah, kalau tidak dia masuk dalam rumah, dia urung, habis besok nak kena sapu. Kita buka lampu di luar. Maka
begitulah lebih kurang Allah kata kalau kamu nak nampak bayang seperti kerkatu mengurung lampu, apa jadi tu tak? Berjatuhan, ada yang patah sayap, ada yang dua-dua sayap patah, berlanggar di antara satu sama lain. Kenapa? Dia silau. Itu kerkatu. Kerkatu ni dia lampu dia silau. Tapi dia pergi hurung juga, silau-silau pun. Kan? Dia berjatuhan kita tengok dengan kita tengok di bawah besok tu kita boleh tengoklah. Jadi manusia ni tuan-tuan, apabila tiupan kiamat berlaku, maka manusia macam itulah hara habis, berterabur habis. Ya, tak kenal siapa dah. Kau langgar aku langgar kau. Ya. Tuan-tuan pernah pergi Aceh tak? Cerita tsunami. Cerita tsunami ya. Tu sikit baru Allah Taala bagi. Ketika mana ni saya pergi lah buat rombongan pergi tengok. Jadi ada orang ceritalah. Dia punya mutawif dia bagi mutawif dia bagi apa? Pemandu pelancong tu. Cerita dia kata apa ya? Ketika mana air naik daripada laut kan? Disebabkan ada katanya pulau kemudian jatuh kan, menyebabkan air tu jatuh ke bawah kemudian dia lantunan naik tu. Tu. Kadang-kadang jadi pulau ni pun ada juga yang maknanya yang macam itulah. Saya kata yang jatuh separuh. Separuh kan mana air jatuh ke bawah. Kemudian dia lantunan naik itu. Lantunan itulah tuan-tuan, dia naik sampai ke darat. Ya, sampai ke darat, habis perkampungan yang berada di pesisir pantai. Maka ketika itulah tuan-tuan, yang duduk kayu bersikar atas jalan raya, dia tak tahu apa nak berlaku. Ya, yang berjalan kaki, yang berjual, kita pula air naik tuan-tuan, maksudullah kelang kabut. Gambaran kata dia macam dia rasa macam kiamat dah. Kita macam kiamat dah. Tak tahu nak ke mana, air laju, yang ni lagi ke sana, yang ni lagi kemari, ada yang tu air naik laju, ada yang sangkut di pokok kelapa naik atas rumah. Ada bati berkelimpangan 250,000. Bukan 25,000 ke 250,000 orang mati. Itu baru tsunami dah, tsunami ya. Tsunami ni satu penjuru di Indonesia, di Aceh je. Cuba bayangkan dunia ni tu. Dunia keseluruhan jadi macam tu. Berjatuhan, berguguran. Ni yang bawah baru ni, yang atas tak kira lagi tu. Yang atas tu maknanya berguguran bulan bintang langit. Ya, jatuh berjatuhan. Sebab tu gambaran kiamat dia tuan, gambaran yang tidak dapat dibayangkan oleh kita semua ya. Jadi kita pun tak tahulah ya. Dengan umur kita ni sempat lagi tidak kiamatnya. Kan kadang-kadang orang kata dia tak mau. Kalau boleh suasana kiamat ke boleh jangan sampai ke peringkat kita ya. Jadi ikut salah seorang pensyarah ya. Pensyarah satu buah universiti, dia buat kajian tentang kiamat ni. Ya, ikut kajian dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan cerita-cerita, petunjuk-petunjuk ya. Kiamat akan berlaku dijangka. Dia pun tak tahu dengan tepat. Pada tahun 2048. Berapa tahun lagi tuan-tuan tu? Cuba kira elok-elok. Sekarang ni 2000 apa? 2024. 48. Macam dekat je. 24 ke 48. Macam 24 tahun lagi. Kan? Ini kajian dia. Kan? Kajian dia. Seorang pensyarah daripada Universiti Pasar. Dia pensyarah pengajian agama lah, bukan pensyarah matematik, pensyarah sejarah ke ekologi kita tak. Dia ni memang pensyarah bahagian agama. Tapi dia buat kajian khas mengenai ini. Dia ambil macam-macam. Termasuklah filem-filem orang putih yang membuat cerita kiamat. Orang putih pun dia buat juga tentang kiamat. Dia percaya juga sikit-sikit dia orang putih ya. Tentang kiamat. Petunjuk-petunjuk. Jadi kira-kira 24 tahun lagi tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan macam apa 20 tahun ni lama lah juga kerja dia. Kalau tanam musaki boleh makan lagi kot. Sebab lagi tak musaki. Kan? Sebab lagi musaki 6 tahun dah boleh makan. Kan musaki. Boleh ya. Jadi itu cerita tuan-tuan. Jadi petunjuk-petunjuk kiamat ni macam dah ada. Petunjuk-petunjuk itu tuan, dah ada dah. Dalil-dalil awal kiamat ni dia memang banyak sangat tuan. Peperangan di antara negara kecil, negara besar. Orang berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Kan? Tengok di Dubai. Dubai buat berapa tingkat, 100 tingkat naik ke atas. Arab Saudi pula nak buat lagi tinggi pada tu. Duk berlawan-lawan pula. Yang Nabi kata salah satu dalil kiamat ialah orang dulu berkaki ayam, sekarang ni berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Orang Arab dulu duk berjalan atas padang pasir,
Kan kaki ayam naik unta. Sekarang ni mereka lah yang berlumba-lumba melebihi daripada negara barat. Negara barat pun tak gairah sangat nak membuat bangunan tinggi dah. Kata tak pergi kat London, kan? Tak ada. Di London tu bangunan tinggi, mereka jaga warisan bangunan-bangunan lama. Mereka jaga cat balik semua polish. Mereka tak ada belum tinggi. Tapi negara-negara Islam pula dia belum bangunan tinggi. Sampai ni gayak dah tawan ya. Kita nak tidur pun tak berani tuan. Tidur nanti dia tergolek jatuh, demam kita habis kan. Tengah-tengah tidur sedap, tiba-tiba mari angin ribut punya tu. Kita lah rasa macam tu kan. Dia pun dah kira lah. Jadi manusia ni kadang dia kira dunia aja. Dia kira manusiawi saja, dia tak kira yang Allah punya kerja. Kalau munculnya seekor binatang daripada bumi dekat dengan bangunan tu, binatang tu bukan mana besar lagi, boleh terbalik habis buat kan. Itulah. Tapi kita lah. Sebab tu kita dekat kiamat pun ialah kiamat ni makan masa umur dunia. Dia ke umur dunia. Jadi kita ni kalau boleh kita tak nak rasa suasana kiamat itu ya. Biarlah kita meninggal dunia lebih awal daripada kiamat. Sebab keadaan kiamat tu dahsyat sangat. Itu Al-Qari'ah ni. Allah bagi gambaran manusia seperti kerkatu. Ya. Jadi ini satu lah. Itu yang pertama tu kan. Yang kedua tuan, yang dia jadi kelam kabut satu ketika berlaku kiamat, yang kedua bangkit daripada kiamat. Apabila bangkit daripada kiamat setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah manusia seperti cendawan selepas hujan. Katanya selepas ada mengatakan selepas runtuhan berlaku, langit bumi semua dah runtuh, ya, maka berlaku banjir. Ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 40 hari. Banjir besar, ya. Allah Taala nak clearkan semua runtuhan-runtuhan. Lepas banjir tu barulah semua tenang, nina semua. Barulah malaikat Israfil meniup, maka bangkitlah manusia seperti cendawan selepas hujan. Seorang-seorang ya, bermula Rasulullah dan orang yang berada di sekelilingnya. Ya. Langsung bangkit. Jadi kita ni tak tahu bangkit kat mana. Bangkit kita walaupun seorang itu meninggal dunia dalam perut ikan sekalipun, dalam perut buaya pun dia akan bangkit dulu. Roh bertemu jasad masing-masing. Roh bertemu jasad, bangkit. Besok ada. Kita rupa kita ni ada. Rupa kita ni tak ada setengah apa ni, almarhum Ustaz Haruddin. Dia kata kita ni, dia kata ada korin. Korin ni dia kata bayangan daripada roh. Korin. Korin ni mana bayangan roh katanya. Saya tak berhenti sangat dia yang je, saya dengan ceramah dia. Ada korin, bayangan roh. Jadi jasad kita ni bila mati, jasad kita mati. Jadi bayang tak ada lah, sebab jasad tak ada. Macam kita pokok lah, pokok ni kan dia ada bayang dia, kalau pokok tumbang tak habis lah. Tapi roh ni dia tak mati. Roh ni dia tak mati. Roh kita ni dia tak mati. Dia berpindah alam, daripada alam dunia kepada alam barzakh. Maka katanya bayangan roh, bayangan roh tak ada. Duplicate kepada roh, photostat lah kan. Boleh photostat lah roh ni. Jadi roh ni tuan-tuan, dia namanya bayangan kepada roh ni namanya qarin lah. Ni ikut Profesor Haruddin lah, saya tak berani nak ulang. Pak ilmu saya tak sampai berkata. Tapi dia kata gitu ya. Jadi besok kenapa Allah wujudkan qarin ni? Besok nanti bila manusia nak bangkit pada di akhirat, dipertemukan di antara roh dengan jasad. Ya, jadi kita dah kata, rupa saya bukan macam ni. Kita nak komplain dengan Allah. Allah kata ni photostat kamu ada ni. Photostat kamu, duplicate kamu dulu, kan? Bayangan pada roh kamu ni. Ini kamu dulu macam ni lah, hidung macam ni je kan. Rupanya. Jadi masing-masing ada kopi lah macam kita lah. Kita kata kalau kita hantar surat pada orang, kita ada salinan dia kan. Orang nak menapi kita boleh, ni salinan ada ni. Saya tunjukkan. Wallahualam, saya tak berani cakap itu tuan. Saya itu ilmu dia lah, ilmu masya-Allah ya. Jadi kan habis cerita tu kan apa? Cerita tu Allah Taala nak menarik perhatian kita. Yang selepas ni tu yang paling penting sekali. Ya, dia kata Pak Amman. Ya, bila dah bangkit nanti dia kata maka ditimbang manusia hari itu akan ada amalan dia sama ada ringan ataupun berat ya. Ataupun dia itu ditimbang akan manusia hari itu ada yang ringan, ada yang berat. Bila ni ditimbang ni setelah bangkit daripada kubur masing-masing, kita berjalan menuju kepada mahsyar.
Perjalanan pada masa ni pun ada cerita macam-macam. Daripada hadis, daripada kitab, sama ada perjalanan itu mengikut amalan masing-masing dah. Ya, bangkit-bangkit tu dah memegang, Allah Taala dah bagi, suruh malaikat bagi suratan amal. Ya, bangkit-bangkit, ambil tangan kanan ke tangan kiri, kan? Itu dah ada di situlah. Ya, surah Al-Waqiah, kita baca surah Al-Waqiah. Datang balik kalau ada masa buka surah Al-Waqiah. Al-Waqiah tu ada kiamat juga. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah. Apabila berlakunya kiamat, kata Allah, maka kiamat tidak mungkin kamu dustakan. Ya. Khafidatur rafi'ah. Segulungan menjadi rendah, segulungan menjadi tinggi, kata Allah. Apabila dah berlaku kiamat, ada segulungan rendah martabatnya dan segulungan jadi tinggi martabatnya. Fa ashabul maimanah, gulungan sebelah kanan yang menerima suratan amal kanan, maka tinggilah kedudukannya. Wa asbabul mas'amah, dan golongan yang terima tangan kiri ketika mana bangkit tu, ya, maka golongan tangan kiri ini nanda pada petanda tak baik lah. Ya, maka suratan amalnya diterima. Kita bukan ada pilihan. Ya, kalau ikut pilihan saya nak pilihan kanan lah, mereka ulur. Tapi mereka ulur kan, dia tak akan ulur belah kanan kalau kita ni menerima kiri, na'udzubillah. Kalau kita ni memang berhak menerima tangan kanan, dia akan ulur belah kanan. Ya. Kemudian ada segolongan as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang mendahului orang lain. Dia ni tak payah hisap. Dia dapat suratan amal tu, tengok semuanya okey semua. Ya, kita ni ada okey, tak ada okey kan. Kejap semaya lambat, kejap semaya cepat, ada tak tuan-tuan? Kejap bangun subuh kan. Masa dulu zaman muda macam tu kan. Jadi besok nanti akan berhimpun semua di pada mahsyar, dan ada dikatakan ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan yang akan berhimpun di sebelah kanan dan golongan akan berhimpun di sebelah kiri. Ya, bersama dengan para rasul masing-masing. Itu kita besok nantilah masuk. Jadi kalau kita duduk dalam perhimpunan belah kanan tu, petanda baiklah tu. Mudah-mudahanlah. Ya, saya doakanlah, kita doalah semua jemaah yang hadir pada malam ni, termasuk yang tak hadir kat rumah pun, anak-anak kita kat rumah. Ya, cucu-cucu kita kat rumah, suami-suami, isteri kita kat rumah, semuanya berada di sebelah kanan. Aminlah sikit. Tak nak amin. Tak nak amin, mana tak nak terima. Saya tolong doa dah tu kan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahanlah berkat rajin kita semua insya-Allah ya. Besok suratan amal tangan kanan ya. Tengok-tengok, alhamdulillah aku dulu rajin ya. Aku dulu walaupun penat duduk dan juga dengar kuliah Ustaz Nawawi kan, tengok. Walaupun duduk kan penat kan, letih tak apalah, aku nak. Ni tengok, masya-Allah. Ya. Kalau ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Nabi kata memberatkan timbangan amal. Apatah lagi duduk dengan kuliah 1 jam. Kan? Kan? Nabi kata 2 kalimah mudah nak disebut tapi berat timbang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah nak disebut Nabi kata tapi berat. Kita kata apa biasa sangat bunyi kalimah tu. Jangan main tuan. Itu kalimah Rasulullah bagi. Kan? Kalau ulama-ulama pun kita tak berani nak cakap lagi, tapi Rasulullah sendiri bagi tahu. Ustaz amal-amal. Dan kalimah-kalimah yang datang daripada Al-Quran Al-Karim, zikir wirid, tasbih-tasbih, doa-doa, istighfar yang diajar sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya istighfar, tasbih Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Ya. Dah ingat itu kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila nak baca tu? Ketika mana kita sebenarnya sunat taubat, bacalah dalam sujud. Bacalah dalam sujud. Selepas baca subhanallah wa bihamdi 3 kali, sambung doa tu. Tasbih tu. Boleh ingat kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Ya. Allah kata laulaka minal musabbihin lala bisafi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tidak rajin bertasbih, kami akan kekalkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi dia rajin tasbih. Ya, dia rajin tasbih dulu dalam perut, kegelapan perut ikan lagi, kegelapan laut lagi tu lah. Itu sampai mukjizat dia lah. Tetapi Allah sebut dalam Quran, kalau dia tak rajin bertasbih ni, Nabi Yunus
Aku akan kekal ke dalam perdikan sampai hari kiamat. Artinya mati di situ lah. Tapi dia bertasbih, maka dikeluarkan balik. Dia terdampar di tepi laut. Itulah baik semula, boleh bangkit semula, boleh berdakwah balik Nabi Yunus AS. Jadi tasbih-tasbih je tuan-tuan terbaca. Sebab apa tasbih macam tu? Walaupun atas lidah Nabi Yunus, tetapi ianya dalam Al-Quran. Berarti Allah nak ajar kita lah. Sebab Nabi Yunus dah berlalu lama dah. Kenapa ada dalam Quran? Kenapa dia diajar oleh Allah dalam Al-Quran? Maknanya dia suruh kita yang kita umat Muhammad ni lah suruh kita baca. Maka tujuan apa tu? Tak nak perbanyakkan buku surat dan amal kita nanti. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun mereka yang berat akan timbangan dengan beratnya kebajikan atas kejahatan, bahawa fi isyatir radiyah, maka ia ataupun dia orang itu hidup dia dalam kehidupan yang diredai, yakni di dalam syurga yang ampunya redha. Siapa dia? Bagi siapa yang berat timbangan amal, Allah kata, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diredai Allah, maknanya syurga lah. Yang inilah kita nak cari tuan-tuan. Apa dia? Wa amma man saqulat. Adapun orang yang berat, saqulat mana berat? Adapun yang berat timbangan amal dia, bahawa maka dia fi isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diredai, yakni syurga Allah Taala. Kan timbangnya timbang, hisapnya hisap, maka alhamdulillah awak lulus. Awak lulus. Cuma kita masuk lorong mana, macam saya sebut dah, pernah sebut dah di sini. Kita nak melintasi laluan immigration Allah ni, custom Allah ni ada 3 lorong. Kan? Lorong pertama golongan belah kanan dengan golongan belah kiri, satu lagi golongan yang fast track. Kan? Saya ceramah, saya selalu buat andaian macam pelajar tol. Macam kita Malaysia pelajar tol, ada tak dia orang yang lalu melalui smart tag, lorong smart tag, dia lalu aja tuan-tuan. Kan, tak payah buat apa, galang terbuka tunggu dia. Kenapa? Dia ada satu alat dia mana tak payah buat apa pun, tak payah ulur tangan pun, dia tok je alat tu kat situ. Itu mana orang yang fast track tu, orang yang as-sabiqun, lebih kurang lah tu, bukanlah macam tu. Perumpamaan mudah kita nak faham kan. Ada golongan melalui touch and go. Touch and go kalau kredit cukup. Kalau kredit tak cukup, touch dah tak boleh go. Touch dah dia tengok, dia kata duit awak tak cukup kan. Di dunia tu kita boleh kostan kan, boleh kostan balik. Kereta belakang pun dia bagi kerjasama, okey. Kerjasama, okey, kostan ni kawan ni tak cukup duit yang bagi kan. Kostan masuk lorong lain ataupun pergi top up di dunia. Tapi di akhirat nak top up kan tak? Nak top up boleh nak kita top up. Kan? Tetap tak cukup 2-3 kilo. Timbang punya tak cukup 3 kilo. Pergi nak minta kawan-kawan kata aku pun tak tahu lagi ni, aku tak timbang lagi ni. Nak bagi kan nanti aku tak cukup. Kan? Itu cerita kan. Yang paling ramai sekali datang lorong tunai. Tunai ni beratur panjang ya. Baru nak tambah kredit, baru nak tahu lepas tak lepas. Ya, maka tuan-tuan yang kita dah buat sekarang ni, sekarang kita sedang menambah kredit kita, top up kita. Kita nak masuk lorong touch and go. Lorong fast track tu kita tak ada harapan dah. Bukan tak ada harapan, payahlah sikit. Para nabi, para wali Allah, mereka ni malaikat semua dah kenal mereka ni. Imam-imam masya-Allah. Kan? Imam-imam kita Imam Syafi'i, contoh wali-wali Allah ni, nampak saja malaikat kata, yang ni tak payah tanya ni, golongan ni memang tak ada masalah. Yang dia buka aja galang tu masuk. As-sabiqun surah Al-Waqiah sebut. Orang-orang yang mendahului orang lain. Semua dia mendahului orang lain. Bab kebajikan dia mana? Bab sedekah dia mendahului orang lain. Bab sembahyang dia lebih banyak orang lain. Semua as-sabiqun ya. Maka golongan ini habis. Maka kita golongan kita ni lebih kuranglah agak-agak je kita ni masuk lorong touch and go. Saya ni kita nak top up bagi banyak ni. Bila-bila touch sekali aja terus boleh go. Terus boleh go kan. Agak-agak betul lah ya. Itulah. Bahawa fi syatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Kita dah nabi dah. Insya-Allah. Adapun maka adapun mereka yang ringan, tadi yang berat tadi boleh masuk syurga lah ya. Adapun mereka yang ringan akan timbangan dengan beratnya kejahatan atas kebajikan. Timbangnya timbang mana berat ni? Kiri ke kanan kan. Tiba-tiba berat sebelah kiri. Itu mana khaffat. Khaffat mana ringan. Wa amma man khaffat mawazin.
Adapun orang yang ringan timbangan amalnya, ini sikit aja timbang-timbang ada 3 kilo belah ni. Sini banyak kilo sangat. Setu dia naik macam tu. Apa harapan kita? Apa harapan kita? Ya. Di situ ada lagi dia panggil tali hayat yang boleh memberikan kita bantuan. Tidak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada duduk situ. Rasulullah duduk tunggu umat-umat dia. Ya. Ada mengatakan Rasulullah dah masuk syurga dah. Ya, apabila masuk syurga Rasulullah ni Allah Taala melupakan sekejap ingatan Rasulullah kepada umat supaya Rasulullah bagi relax, sebab Rasulullah ni terlalu sayang kepada umat, terlalu prihatin sangat. Dia selagi-selagi dia tak tengok umat dia, keadaan umat dia macam. Jadi Allah Taala ada riwayat menyebutkan Allah Taala hilangkan sekejap ingatannya terhadap umat. Jadi bagi Nabi masuk syurga, bagi relax dulu lah. Setelah pada ada beberapa ketika dalam syurga, maka Rasulullah teringin nak keluar, nak tengok, nak tanya khabar dia punya umat. Dia beringat balik. Macam mana tanya malaikat Jibril, macam mana keadaan umatku, Jibril. Jibril pun turun tunduk lah. Umat kau semuanya bukan semua masuk syurga Muhammad, ramai juga yang jatuh tu. Jatuh. Jadi ini Rasulullah pergi minta dengan Allah, dipanggil rahmat Allah. Sebab kita ni masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Amalan kita ni tak boleh harap tak. Ya, bercampur-campur, ada riak, bercampur-campur dengan kekurangannya di sana sini. Ya, tetapi ya, Allah Taala boleh saja memasukkan seseorang itu dengan rahmatnya. Masuk dengan rahmat. Yang keduanya masuk dengan syafaat dia panggil. Syafaat artinya pertolongan Rasulullah. Rasulullah pergi bantu. Ada mengatakan Rasulullah ambil serban dia pergi letak belah kanan lagi supaya berat sikit timbangan. Sampai berkelahi-kelahi dengan malaikat ni. Rasulullah ni ada riwayat dalam kitab. Kita baca kitab lama ni masa kono. Tuan guru duk baca dulu kan. Dia cerita habis. Ya. Sampai malaikat dia. Malaikat kata ini orang ni dah memang teruk sangat ni. Amalan jahat dia banyak sangat ni. Rasulullah kata, "Apa aku nak tolong dia letak." Terdengar suara daripada Allah Taala. Kan. Wahai malaikat, biarkan Muhammad itu umat dia. Kan Rasulullah ni sayang Allah, dia adalah Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Jadi apa saja. Tapi nak tolong banyak anak sangat kan. Ramai sangat yang masuk neraka. Sehinggalah kata ulama, ada setengah riwayat mengatakan 4 kali Nabi keluar masuk. Sampailah sekali yang duduk dalam neraka pun Nabi pergi tolong lagi tuan-tuan. Lagi tolong lagi. Nabi sendiri ada riwayat dia turun dalam neraka tu. Turun cari satu-satu. Ada setengah mengatakan Allah Taala memerintahkan malaikat pergi cari yang mana orang yang syahadahnya tidak terbatal. Akidah dia masih tegak. Sebab akidah ni kena jaga betul-betul tuan. Jangan sampai jatuh syirik, jangan jatuh benda-benda yang mengganggu kita punya. Kalau jatuh syirik saja, maka tak adalah peluang untuk mendapat syafaat Rasulullah yang Rasulullah turun pergi cari. Orang-orang yang masih ada iman dia, maka dia diibaratkan seperti kekunang di malam hari yang duduk dalam gelap gelita. Nampak ada seorang lagi sana. Dalam kegelapan neraka tu, Rasulullah kata ada seorang lagi, iman dia beriman. Kan buat naiklah seorang gitulah. Jadi kita ni selain pada amalan kita, sebab tu kita ada lagi sedikit harapan lah. Tapi sebab tu kita kena memperbanyakkan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat pada kita ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, maka yang mananya adapun orang yang ringan timbangan dan berat kejahatannya atas kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat duduknya neraka, ia dinamakan neraka hawiyah. Hawiyah itu nama satu neraka. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah yang kau ketahui Muhammad mengenai hawiyah itu? Narun hamiyah. Allah kata, tahukah kau Muhammad apakah hawiyah itu? Maka Allah sendiri jawab, iaitulah api yang sangat hangat, sangat panas, disediakan bagi segala orang yang kafir kepada Allah SWT ya. Kafir, orang kafir, kata lagi kufur. Kan kita ni tak jadi kafir tapi jadi kufur. Kufur nikmat. Allah Taala bagi nikmat, kita lawan balik Tuhan. Allah Taala bagi rezeki, dia lawan Tuhan. Dia tak mau semaya, dia ketegak, kata orang Kedah. Kan? Betul kan ada orang Kedah ni? Ketegak ada ke? Ketegak. Orang Kelantan cuba nak tiup Kedah, tak apa nak jadi. Ideram tak cukup. Bunyi sikit-sikit jadilah kan. Ketegak tu maknanya degil lah tu, keras kepala. Ya.
Jadi Allah kata kamu ni kena bagi elok-elok, patutnya kamu syukurlah. Ya, kamu jadi orang baiklah, ya. Yang kafir tu tak nak cerita apa dah. Yang kafir tu orang kafir. Kalau kufur sifat tu. Sifat kekufuran itu ada pada orang mukmin, orang Islam ada. Yakni dia tak mau bersyukur namanya Allah, tak mau menyembah Allah, degil tak mau sembah Allah. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan banyak dosa-dosanya dengan Allah. Maka ini dikatakan orang kufur. Maka orang kufur masuk neraka. Tetapi orang kufur nikmat, kalau dia tak kufur syirik, ada peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sikit sebanyak malam ni. Apa tajuk malam ni? Al-Qari'ah, ini kiamat, ya, suasana kiamat. Itulah keadaan akan berlaku. Kita semua akan melaluinya. Sama ada baik buruknya, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala moga kita semua termasuk dalam golongan orang yang berat timbangan amal dan dikira dengan hisab yang mudah, dan berhak mendapat syafaat Rasulullah, dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ahli, salah satu pada ahli syurga daripada 8 syurga yang disediakan kepada seluruh umat manusia di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.